Nampak? Kau kontra. Tak nampak apa. Tak nak buka. Boleh? Okey ni. Boleh eh? Boleh. Baik. Nak apa ni? Nak pilih sikit. Kalau lagu tu sandak lah. Pack lah. Tapi dia kena pegang lah. Kau buah kat atas beg saya. Tengok. Nampak ke tak? Saya duduk. Dia nampak clear ke tak? Pilih tadi Semua dia macam tak full. tu tak full view lah. Kalau kau panjang tu kan. Panjang. Tu ni. Dia nampak? Nampak penuh. Oh. Kalau kau tu Kalau cebiak macam ni pun tak apa. Dia nampak. apa dah? Boleh? Allah tak boleh. Saya ingat kan? Kalau sandak kat sini, todok sikit. Ni okey. Nampak? Okey nampak. Boleh lah. Sini sikit. Okey. Boleh. Harap dengar. Tak kan? Dah. Kot sini lah. Kalau smartphone sini kan. Betul tak? Yang ni kamera. Dia Kita try tengok. Tapi saya takut tak boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, baik. Hari ni insya-Allah nak bincang sikit pasal Malcolm X. Dia macam Malcolm X ni dia sebenarnya tokoh orang kulit hitam lah. Orang kulit hitam di Amerika. Tapi sejarah dia tu macam panjang sikit tau. Kiranya dia berkait pasal perhambaan. Lepas tu dia main soal agama. Sebab nama Malcolm tu sendiri, kalau macam kita buat satu akronim, kita nak bagi senang ingat kan, Malcolm ni pasal apa? Okey. Okey, kalau macam kita eja nama dia MALCOLM. Okey. M tu nak bagi senang ingat. M miskin. Dia asal daripada keluarga miskin. Lepas tu bapa ada pun seorang miskin. Ini kira kita cakap briefly lah sebelum kita masuk kepada buku kan. Okey, M tu miskin. A tu agama. Sebab dia ni bila macam dia masuk penjara waktu umur dia 20, dia sangat anti agama. Sampai tahap dia kata dia ni bukan etis. Dia lebih daripada etis. Dia kata dia sampai tahap dekat dalam buku ni saya kita akan tengok dia macam kata dia ni setan. Terus sampai tahu tu. Okey. Dan lagi satu, agama ni sebab dia join NOI, Nation of Islam. Dia ni macam satu grup, kita kata jemaah Islam untuk dia lah. Cuma ada masalah sikit dari segi akidah daripada dan sebagainya, kepercayaan dia betul ada sikit masalah. Lepas tu kita pergi ke L ni satu perkataan dia liang, LIAR, liang. Maksudnya dia memang daripada kecil dia ada masalah dari segi dia terlibat dengan rompakan, dia terlibat dengan macam-macam jenayah lah. Okey. Dan dia pun memang jenis kasar. Sebab bila dia masuk penjara tu, dia lawan dengan warden.
Dia boleh lawan dengan warden time tu. Okey, lepas tu MAL C. C ni coretan. Sebab waktu dia duduk dekat dalam penjara, dia waktu tu dia macam sedap kata dia ni tak tahu menulis. Dia boleh bagi speech dan sebagainya, tapi dari segi penulisan tu dia ada masalah. Lepas tu yang syok tu inisiatif dia waktu dekat dalam penjara, dia study dictionary. Dia belajar dictionary. Kiranya dia ambil dictionary, dia tulis contohnya A untuk apa? Apple apa dan sebagainya, dia tulis atas satu kertas. Dia tulis. Lepas daripada dia tulis tu, dia akan baca bagi diri dia dengar. Tu kira inisiatif dia nak bagi dia boleh menulis. Dan lepas tu dengan usaha daripada situ, dia menulis untuk seorang tokoh yang tokoh Jemaah Islam tadi, yang NOI. Nama tokoh tu Elijah Muhammad lah. Okey. Yang tu daripada segi coretan MALCO. Okey, O tu dia stand for oppose, kita kata menentang. Malcolm X ni dia menentang apa? Dia macam menentang white supremacy. Kiranya disebabkan dia orang kulit hitam, bila dia ditekan, kira dia kata sejarah dia daripada bapak dia lagi, dia dah ditekan oleh bangsa kulit putih ni. Lepas tu dia memang menentang white supremacy dan dia bawa black nationalism. Black nationalism ni kira mula-mula tu kita nampak macam radikal lah, sebab dia kata there's no such thing as revolution without bleed. Kira revolusi tanpa berdarah ni memang tak ada dan sebagainya. Dan dia memang nampak sangat-sangat tak suka kepada orang kulit putih. Tapi yang tu sebelum dia join Sunni kira di hujung-hujung tu dia memang join Sunni. Okey, dan dia buat haji dan sebagainya. Clear? Boleh? Nampak clear? Clear? Okey, baik. MAL C O. Lagi satu L, kita letak perkataan lisan. Sebab Malcolm X ni, kalau tengok dekat dalam YouTube lah, kebanyakan dia speech dia dekat dalam YouTube, speech dia memang sangat-sangat macam memberi kesan lah. Dan orang bila duduk situ biasalah crowd kan, tak sure lah dia ni jenis orang yang mengamalkan policy dalam percakapan dan sebagainya. Cuma bila dia cakap tu orang nak dengar dan orang macam inspired daripada segi lisan dia. Tu L. Dan last sekali M, lagi satu, mati. Dia mati usia 39 tahun. Muda. Mati kena tembak. Mati kena tembak sebab macam mana, dia bila dia berbeza dengan Nation of Islam tu, dia keluar, dia dah duk menerima ugutan demi ugutan lah, yang dia akan kena bunuh dan sebagainya. Dan lain-lain sekali waktu dia nak bagi satu speech, biasa dia macam, kalau kita tengok dekat dalam filem, bila seseorang tu nak kena bunuh dekat speech, dia pun akan buat satu benda untuk tarik perhatian. Tarik perhatian lah. Lepas pada tu bila dah kalau orang kulit hitam sendiri main tembak lah. Yes, dia kena tembak dengan satu bangsa dia sendiri lah. Okey, yang tu nak senang ingat nama dia. Dan juga basically contohnya bila orang sebut Malcolm X, Malcolm X ni apa? Kalau ingat akronim tu, kalau macam susun akronim tu, mungkin boleh tahu briefly dia ni tentang apa. Okey, baik. Lepas tu dekat dalam buku ni dia habaq pasal intro lah. Dia tulis buku ni macam, ataupun kita kata dia susun buku ni intro, lepas tu part 1, part 2, part 3. Lepas tu sebelum conclude, intro tu dia serta sedikit sebanyak pasal Malcolm X ni. Kita baca terus sikit. Okey, dia bagi tahu tarikh lahir dia 19 Mei 1925 di Omaha. Lepas tu dia bagi tahu Malcolm X ni tokoh Muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Lepas tu dia cerita lagi pasal bagi para penentangnya, Malcolm X adalah seekor setan yang mengajarkan rasis, supremasi kulit hitam dan violence, kekerasan. Memang dia cerita benda-benda yang dimomok-momokkan dengan Malcolm X. Lepas tu ketokohan beliau boleh disandingkan dengan Dr. Martin Luther King. Okey, Martin Luther King, macam mana nak kata, kalau Malcolm X ni memperjuangkan black supremacy dengan violence lah, dengan keganasan dan sebagainya, Martin Luther King macam on the other side. Dia macam lebih kepada diplomasi, kita bincang dan sebagainya. Dan nampak macam mereka ni macam kontra. Cuma bila mereka jumpa dua-dua orang, okey,
Dia pernah jumpa sekali je kot. Ada gambar dekat dalam buku ni lah. Kiranya dia jumpa dan dia bincang. Dia kata kita berbeza tapi tujuan kita sama. So tak ada masalah, kita go lah secara masing-masing kan. Kira nampak hubungan tu matang lah. Okey. Kalau baca muka surat 10, muka surat 11 dan 12, dia akan cerita macam mana? Dia akan cerita briefly secara ringkas Malcolm X ni daripada dia lahir sampai dia mati dan sebagainya lah, dia join NOI dan sebagainya. Okey. Kita masuk terus dekat dalam fasa 1. Fasa 1 dia cerita kata Malcolm X ni punya perjuangan lawan dengan white supremacy ni bukan start dengan dia. Dia start dengan bapak dia. Bapak dia pun seorang yang melawan ataupun kira berjuang untuk orang kulit hitam lah. Okey, dia habaq beberapa bulan sebelum Malcolm X lahir, pada satu malam rumah kedua orang tuanya didatangi Ku Klux Klan. Yang ni kira macam Ku Klux Klan ni lahir selepas Perang Dunia Pertama ketika meningkatnya pengangguran dan gelombang anti orang asing. Bukan sahaja anti kepada mereka yang kulit hitam, bahkan juga terhadap non-Eropah, imigran, Katolik, Yahudi, anarkis dan komunis. Kiranya jenis anti dengan banyak orang, dan mereka ni pun memang jenis taksub dengan diri sendiri lah sebenarnya. Itu mereka ni mai cari bapa Malcolm. Kira nampak macam ayah Malcolm ni pun orang yang boleh kata bahaya juga, ada outspoken jugalah kiranya, sampai ada yang mai cari dah kan. Kiranya sampai Ku Klux Klan mai cari ayah Malcolm ni, kira somebody juga lah. Lepas tu serangan ke atas keluarga Malcolm ni bukanlah ditujukan khas kepada keluarga Malcolm semata-mata, tetapi kepada kaum kulit hitam. Lebih-lebih lagi yang bergiat cergas dalam penyebaran gagasan-gagasan radikal mengenai kebebasan, kemerdekaan dan kesetaraan di antara kaum kulit hitam. Caranya disebabkan mereka ni promote freedom untuk orang kulit hitam, patutnya kesamarataan untuk orang kulit hitam dan sebagainya. So Ku Klux Klan ni rasa macam terancam kot. So itu macam bila dia attack ayah Malcolm ni, bukannya dia attack ayah Malcolm saja, dia nak hantar satu mesej untuk seluruh warga kulit hitam. Kira dia buat betul. Okey. Yang bila saya kata dia ayah Malcolm ni adalah orang miskin, kira Malcolm orang miskin juga, sebab dekat dalam buku ni muka surat 24 dia beritahu ayah Malcolm adalah seorang pendeta desa yang miskin. Malcolm masih ingat lagi bagaimana orang tuanya selalu bertengkar dan tidak pernah ada makanan yang cukup untuk dimakan. Kira orang miskin berjuang pula. So nak guna duit mereka untuk nak sara hidup mereka, lepas tu nak guna untuk perjuangan tu pula, memang sangat-sangat bermasalah. Dan Malcolm sendiri pun bila dia terlibat dengan banyak perjuangan dan sebagainya, dia tak kaya pun. Bila macam dekat hujung tu rasanya macam tempat dia berjuang untuk NOI tu, tempat tu juga jadi rumah dia. Kira macam dia akan stay kat situ juga. Nak kata dia ni macam kaya sangat-sangat tu memang tak lah. Okey. Satu lagi, dia sampai macam mana, sentimen orang kulit hitam ni dia sangat-sangat sensitif sampai tahap dia kena, contohnya kira Malcolm X sendiri, dia ada cita-cita nak jadi peguam. Okey. Dengan cita-cita dia tu pun dia kena sound dengan guru sekolah dia sendiri. Guru sekolah dia kata anak kulit hitam yang ingin menjadi peguam, dia kata anak kulit hitam, dekat dalam buku ni tulis anak kulit hitam yang ingin menjadi peguam ini telah dikecewakan oleh gurunya. Kata guru Inggerisnya, Malcolm Little kena lebih realistik, baca sedak diri. Orang kulit hitam tak sesuai menjadi peguam. Orang kulit hitam lebih sesuai menjadi tukang kayu. Lagipun apa salahnya menjadi seorang tukang kayu? Dia kata Jesus juga adalah seorang tukang kayu. Dia kata apapun berkat motivasi gurunya itu, kita dapat mengenali Malcolm X seperti yang kita kenali hari ini. Kiranya even guru dah cakap macam tu kat dia still lagi pegang. Memang tak jadi peguam lah, tapi dia punya powerful speech tu memang sangat-sangat kita nampak. Kalau macam kita buka YouTube tengok, banyak speech dia yang dia record, dan ada yang macam dia bubuh subtitle. Speech dia ni pendapat peribadi dia sedap, sebab dia mungkin dari segi dialognya, dari segi linguis satu hal kan, sebab dia study word by word tu, so vocab dia sedap. So lagi satu sedap pasal Malcolm ni, dalam interview dah dia boleh jawab cepat. Kira bila saya cakap dia akan dengar tu, lepas tu terus reply, dan dia boleh sense soalan tu make sense ke tak.
dia boleh kesan dan dia boleh tibai balik orang hak tanya. Yang tu antara benda yang sedap lah pasal speech dia. Okey, dia rasa orang miskin, orang kulit hitam tak boleh jadi peguam, tu settle. Okey, bila saya kata dia ni liak, dia ni macam liak, maksudnya dia buat banyak jenis jenayah. Muka surat 29 cerita pasal benda tu. Dia habaq mengenakan pakaian barunya dengan rantai emas dan sepatu berhujung runcing. Malcolm Little telah mengubah dirinya menjadi Detroit Red. Lepas tu kemudian bergabung dengan gerombolan liar, minum arak, merokok dan main judi. Habis pada tu dia terlibat juga dengan jual beli ubat bius, perjudian, pemerasan, rompakan, dan bahkan menurut biografi terbaru, Malcolm juga sesekali melakukan hubungan seks dengan lelaki-lelaki gigolo demi wang. Yang ni tak sure macam mana, tak sure sahih ke tak, sebab kadang-kadang lain orang yang menulis, dia dapat sumber lain, lepas tu dia akan macam mana, kesan dia lain lah, benda yang dia tulis dalam biografi tu. Cuma macam-macam jenis lah, kiranya dia ni liak sampai tahap tu lah. Okay, dia pernah apply jadi tentera tapi tak dapat. Dia pernah apply, cuma bukanlah dia apply tu atas dia nak. Dia tulis ni, dia beritahu pada puncak Perang Dunia Kedua, pemerintah menangkap Malcolm dan menyuruh Malcolm ke pusat bandar untuk mendaftar sebagai askar perang. Maksudnya pemerintah yang suruh dia join. Cuma dia pun tak bagi. Malcolm Little dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi askar kerana masalah mental setelah dia mengatakan pada beberapa pegawai di pusat kerahan askar bahawa dia ingin mencuri beberapa senjata dan membunuh beberapa orang kulit putih. Kira even dia jadi askar pun, dia bagi tak intention dia nak buat apa. So dia memang tak bagilah dia jadi askar. Okey, settle. Buku ni dia macam saya kata tadi, dia ada masalah dari segi bahasa. Dia macam tadi kita dah baca tadi, bahasa dia okey. Dia guna bahasa yang kita kata baku lah, bahasa formal lah. Lelaki ni dekat hujung tu, macam dekat dalam muka surat 32 dia habaq. Pada tahun 1946 dia kantoi masa pi ambil sebuah jam curi. Kira macam pasal apa dia susun macam ni kan? Kalau macam kita nak bagi sedap bahasa dan sebagainya, patutnya tak gunalah bahasa-bahasa macam ni. Bukan nak kata salah tulis kan. Kalau macam nak guna bahasa ni, terus guna bahasa ni, terus the whole book kan. Jangan sebahagian-sebahagian je. Okey, baik. Dia masuk penjara umur 20. Dia masuk penjara umur 20, page 33. Dia beritahu Malcolm merasa susah dan cepat marah. Malcolm menyerang para warden dan tahanan lainnya dan menolak untuk bekerjasama sehingga dia dikurung di tempat penahanan tersendiri. Tahanan lain menggelarnya setan kerana Malcolm amat anti agama. Bagi Malcolm, dia bukan seorang ateis. Dia merasakan darjatnya lebih tinggi dari ateis. Dia adalah setan. I considered myself beyond atheism. I was Satan. Dia cakap tu. Memang dia kata dia sangat tak suka agama sampai tahap tu lah. Kalau etis, kita boleh sembang dengan dia dan dia mungkin akan respect kita dari segi kita nak amal agama kita, sila. Dia tak percaya kata Tuhan tu ada, sila. Tapi kalau dah tahap setan ni, kira memang lagi ganas daripada etis lah. Dan okey, kita masuk pada minat dia dalam membaca pula. Setan-setan dia pun baca, dia pelik lah. Kira macam muka surat 34, waktu dia masuk penjara tu, dia jumpa dengan seorang ni nama John Bembry, seorang otodidak self-educated dalam penjara. Lepas tu di bawah pengaruh Bembry ni, Malcolm mengembangkan minatnya yang besar dengan untuk membaca. Kiranya dia baru start nak membaca dekat dalam penjara. So kalau dia tak masuk penjara, mungkin dia tak membaca, dia terus dengan jenayah dia lah kot. Okey. Pasal membaca ni, dia sampai ke muka surat 37 pun cerita juga spesifik dalam buku ni. Malcolm dan tabiat membacanya, dia baca pasal banyak benda. Dia membaca tentang Kant, Spinoza, dia membaca tentang tokoh-tokoh falsafah peradaban barat. Kemudiannya merumuskan sebagai jalan mati. Yang ni mungkin kena study lebih lah, sebab tak sempat search cul-de-sac ni apa dia. Tulisan Tariq Ali, seorang pemikir kiri, dalam artikelnya bertajuk Living Shabazz. Malcolm X juga adalah seorang pembaca eklektik. Macam-macam lah. Quran pun dia baca. Pasal ahli falsafah macam Hegel, Nietzsche dan masyarakat kulit hitam dan tentang Afrika. So no wonder lah dia memang tahu pasal perhambaan dan sebagainya. Dia baca banyak. Dia duduk penjara tu, dia kena hukuman penjara 10 tahun. Dia keluar lepas 6 tahun macam tu. Dia keluar kira awal dia keluar. Lepas tu
muka surat 40. Muka surat 40 dekat dalam buku ni yang dia cerita pasal dia study kamus. Dia habaq dekat sini, dia kata dia akan menyalin semula perkataan dan kemudian membacakan semula secara kuat-kuat apa yang dia telah tulis. Kira dia buka kan, kamus ada A, B, C semua. Dia tulis apple apa semua, dia tulis. Dia akan baca bagi-bagi dari dia sendiri dengar. No wonder vocab dia banyak. Kira kalau dia study contoh daripada A sampai Z, dia tulis macam tu, dia study lepas tu banyak perkataan hak dia boleh guna. Kiranya sinonim, antonim tu memang banyak dalam diri dia. Sebab kalau tengok perkataan-perkataan hak dia guna tu kadang-kadang tu kena Google sendiri, kena Google maksud for kan. Kira memang sedap. Yang tu mungkinlah kot banyaknya vocab tu, kira kayanya vocab tu akan buatkan speech seseorang tu lagi sedap. Dia tak adalah guna perkataan yang sama ulang-ulang kali kan. Okey. Baik. Muka surat 34 settle. Okey, dia kenal NOI, Nation of Islam, dalam penjara. Muka surat 34. Dia bagi tahu 34 sampai 35. Mana dia? Okey, dia kata NOI mengajarkan bahawa orang kulit hitam merupakan keturunan langsung sebuah bangsa yang hidup ribuan tahun silam yang disebut manusia asal. Mereka amat maju. Ni kira pegangan NOI lah. Dekat dalam penjara, bila dia terima kunjungan saudara-saudara dah, contoh macam nama kat sini Pilbert, Reginald, Wilfred, Ella dan Hilda, dengan orang-orang yang dia duk jumpa ni, depa cerita pasal dekat dalam ni tulis Yang Mulia Elijah Muhammad. Pasal Elijah Muhammad ni ada yang kata dia ni macam prophet, ada yang dia kata macam messenger je. Cuma ajaran sesat lah, ajaran sesat dekat NOI lah. Sebab kan macam mana dia jadi pelik NOI ni, sebab mereka kena meyakini kata Nabi Muhammad tu pesuruh Allah dan sebagainya. Cuma ya still lagi mereka nak kata seolah-olah Elijah Muhammad ni seakan-akan prophet. Tapi dia ada contradict juga. Contradict sebab dalam speech, dalam satu interview dengan Malcolm X, bila seorang tanya dia, adakah hang consider Elijah Muhammad ni prophet, tu dia tak, dia bukan prophet tapi dia messenger. Mungkin takrifan dia kot, takrifan prophet dengan messenger tu berbeza sikit. Tapi kita nak bahas pasal beza Rasul dengan Nabi ni benda panjang lah kan, kira fungsi dia dan sebagainya kan. Okay, baik. Point tadi nak kata dia kenal Nation of Islam ni dekat dalam penjara. Okay, sampai dia belajar untuk tulis kepada Elijah. Sebab macam mana Elijah ni punya pengaruh kat dia, macam inspire dia sampai dia nak tulis surat, dia nak hantar dekat Elijah Muhammad. Okay, settle sebab tu. Itu fasa 1. Bila mai fasa 2, fasa 2 ni dia lebih, dalam buku ni dia cerita pasal NOI itu sendiri. Dia habaq Nation of Islam ni lahir di mana, Paradise Valley. Kita akan kata Nation of Islam, kalau ni pendapat sendiri lah, akan rasa macam yang ni ajaran sesat. Sebab tokoh-tokoh mereka, contoh nama dia, seorang tokoh tu nama Fat ni mereka kenal sebagai seorang pedagang sutra. Dia menyatakan kepada para pelanggan kulit hitamnya bahawa pakaian yang dia jual adalah pakaian asli mereka, pakaian yang dikenakan bangsa mereka di Afrika sebelum perdagangan budak membawa mereka ke Amerika. Okey, kita kena faham kata orang kulit hitam ni dibawa daripada Afrika ke Amerika untuk dijadikan sebagai hamba dan sebagainya. Even nama mereka pun associate dengan nama tuan mereka. Contoh kalau tuan mereka nama John, kira nama mereka A John contohnya, kira second name dan sebagainya. Benda ni pun satu isu yang macam sensitif untuk Malcolm. Sebab waktu interview, ada satu interview tu dia bertanya dia, apa nama second name hang? Kira yang tu dia habaq, dia kata aku tak ada second name. Dia kata nama second name aku tu daripada datuk aku sendiri dah dihapuskan dan sebagainya. Tu macam orang yang interview tu orang kulit putih. Dia kata kenapa hang macam hang tulis tak ingat nama kau? Dia kata sebab hang nak aku nama second, hang pun tak boleh kan. Tu dia kata I don't acknowledge that name. Sebab nama daripada tuan yang memperhambakan mereka. Of course dia memang tak suka. Kira orang yang rebel macam dia memang of course memang tak suka. Okay, yang orang yang nama Fat ni, FARD ataupun nama dia Farad, FARRAD ataupun Ford dengan nama depan Wallace. Macam kita panggil dia Fat lah. Kira macam dia macam mana nak kata,
dia bawa satu, nak kata dongeng ke apa, kita tak sure mana dia dapat cerita ni. Dia habaq kata orang kulit hitam ni sebenarnya, kita ni bangsa sebelum ni ada bangsa kulit hitam, lepas tu dia ni dijanjikan sekian. Lepas tu bila depa dizalimi oleh orang-orang putih ni, orang kulit putih ni, dia kata satu hari nanti kita akan naik balik. Dia kata seolah-olah dia ni nak kata dia ni Mesiah ke, kita pun tak sure kan. Tapi fungsi tu ada lah. Sampai tahap makanan pun kira Fad ni tegur kata jangan makan benda yang orang putih suruh kita makan, sebab benda ni akan bagi hancur kita dan sebagainya. Dia buat begitu. Dan dekat dalam ni muka surat 47 dia kata bagi mereka Fad adalah seorang Mesiah, Imam Mahdi dan penjelmaan Allah yang menemukan kembali bangsa yang hilang itu dan memberikan kembali identiti mereka yang telah lama terkubur. Kiranya pengaruh Fad ni memang sangat-sangat besar. Cuma ni kira unsur penunggang agama juga ni. Okey. Fad memulai dengan membersihkan nama para pengikutnya dari nama-nama yang berbau perhambaan dan mengembalikan nama sejati Muslim mereka. Contohnya macam John diubah menjadi Karim, Richard menjadi Muhammad dan sebagainya. Dekat part sini dia serta muka surat 47 dihabaq untuk mendapatkan nama baru. Masing-masing pengikut Fad harus menuliskan surat permohonan dengan tulisan tangan dan membayar $10, jumlah yang cukup besar pada waktu itu. Bagi masyarakat yang buta huruf dan miskin, menulis surat bukanlah hal yang mudah, tetapi hal ini dapat membuktikan keseriusan, komitmen dan merupakan kebanggaan tersendiri. Dengan wang itu, Fad dapat hidup nyaman di hotel kota dan dapat mewakilkan pengelolaan kumpulan baru ini kepada para pembantunya. Contohnya ada satu filem Martin Luther ke Luther punya, cerita pasal orang Catholic Church. Dr. Mazhar pernah share dekat dalam dia punya page. Filem ni ada dekat YouTube. Dia kan depa ada satu surat pengampunan. Kira surat tu pun nak kena bayar. Kiranya sebenarnya nak pengampunan ke nak duit sebenarnya. Kiranya orang susah ni kena cari duit, lepas tu bayar dekat priest tu dan sebagainya, itu baru dapat surat pengampunan. Macam ni dia more or less the same lah. Cumanya masalah dia sekarang depa guna nama Islam, NOI, Nation of Islam. So macam bahaya bila cak associate nama Islam tu dengan nama Jumaah. Lepas tu benda yang Nation of Islam tu buat kena kat Islam ni sebab nama Islam kan. Tu memang sangat-sangat macam mana, tak setuju lah kalau macam depa guna macam tu. Sebab bila kita study balik, NOI ni dia pegangan dia pun lain. Sebab satu dari segi depa percaya pasal Fad ni. Satu lagi bila main kepada Elijah Muhammad tu, sampai nak angkat Elijah Muhammad tu jadi prophet, jadi messenger, tu pun satu masalah juga. Salah lah kalau macam kita compare dengan pembawaan Islam yang sebenar kan. Baik, tu settle. Fasa 2 ni memang cerita pasal asas ajaran NOI. Lepas tu siapa dia Fad ni, tadi kita dah bincang dah. Macam orang penjual sutra dan sebagainya, dia claim macam-macam lah. Dan unfortunately lah dia terima claim dia tu. Yang tu agak confusing lah, kenapa dia terima kan. Satu sebab mungkin lah kot, bila satu-satu bangsa tu dia kena tekan, lepas tu dia nak cari kekuatan bangsa dia. Siapa-siapa pun claim kata dia ada apa, okay, dia akan angkat. Dan mungkin dia ingat dengan cara tu boleh angkat satu bangsa dia terus lah. Okay, settle. Masuk pasal siapa pula Elijah ni. Dekat dalam buku ni dia cerita muka surat 56. Dia kata Elijah ni watak penting di dalam pembentukan karakter seorang Malcolm X di hari-hari mulanya. Dalam Reader's Digest dia sebut dia ni sebagai seorang tokoh kulit hitam paling kuat di Amerika. Dia ni mensistematikkan ajaran Fad ke dalam buku yang sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat peribadatan NOI. Lepas tu yang ni yang kata beza mereka orang kita kot. Rajin tak rajin buat buku, ajaran-ajaran tu mereka susun dalam bentuk buku-buku. Lepas tu mereka study kan. Kira macam kita tu jangan harap kira kitab yang kita duk guna pun kadang-kadang tu macam kita lama satu hal. Satu lagi habis study tu buka, tutup, habis tu tunggu minggu depan pula buka kan. Kira macam mungkin mereka ni usaha mereka lain sikit, boleh bukukan dan sebagainya. Cuma usaha dia besar, Elijah ni bukukan ajaran-ajaran ni. Cuma masalah dia pembawaan dia salah.
Kira pegangan dia semua sudah. Tu yang kadang-kadang tu rasa ralat sikit. Orang yang contohnya yang bawa fahaman yang betul dan sebagainya, awak malah nak bukukan dan sebagainya kan. Kalau macam ada usaha-usaha tu memang kita sangat perlu time-time ni. Baik. Dia cerita dekat dalam buku ni kan dalam banyaknya buku depa, dalam bab yang berjudul Manusia Pertama, Elijah Muhammad mengatakan bahawa bangsa kulit hitam adalah keturunan suku Syabas. Suku ini adalah suku yang muncul bersamaan dengan kemunculan bumi atau bahagian bumi 66 trilion tahun yang dulu, ketika ledakan besar di planet kita membelahnya menjadi dua bahagian. Satu bahagian kita sebut bumi dan sebahagian lain kita sebut bulan. Katanya kita suku Syabas, kata Allah, adalah kelompok pertama yang menemukan tanah terbaik di bumi ini, tanah suci Mekah, Arab. Dia punya claim sampai tahap tu. Macam padahal tak tahulah dia ada evidence ke tak dia cakap benda ni kan, suku Syabas dan sebagainya. Tak tahulah dia mungkin associate dengan Nabi Adam pula, sebab manusia pertama Nabi Adam. So macam kalau dah suku Syabas ni, apa kena mengena pula dia dengan Nabi Adam kan? Tak serta kat sini. Tapi yang itulah, tanpa Elijah, pastilah NOI lebih awal tersungkur di pintu syurga. Kira ni mungkin sekadar penggunaan kata-kata oleh penyusun lah. Okay. Yang tu pasal NOI, Fad, Elijah. Sebenarnya kita kata NOI ni, Nation of Islam ni, dia bukan turut-turut NOI. Dia start daripada satu kita kata pertubuhan lain pula, muka surat 59. Pertubuhan ni nama Universal Negro Improvement Association, UNIA. Dia start daripada situ. Kalau macam dalam perbahasan macam contoh jemaah-jemaah ni, kita kata ta'adud jemaah, kiranya berbilang-bilang jemaah kan. Dia start daripada sini lah, Universal Negro Improvement Association. Dia pecah jadi NOI. Sebab dia kata selain ayah Malcolm X, salah seorang pengikut Garvey ni, Marcus Garvey, orang yang mengasaskan UNIA ni, kalau tak silap dekat dalam buku ni lah, dia serta didirikan oleh seorang berkebangsaan Jamaica, Marcus Garvey, pada tahun 1914. Bila UNIA ni pecah, dah membentuk NOI. Kira dia kata selain ayah Malcolm X, salah seorang pengikut Garvey yang paling setia adalah seorang imigran kulit hitam Georgia yang tinggal bersama keluarganya di Detroit, Elijah Poole. Elijah Muhammad tu. Elijah Poole tukar nama sebagai Elijah Muhammad dan menjadi organizer utama NOI. Maksudnya daripada UNIA dia pecah jadi Nation of Islam, NOI. Lepas daripada tu, bila Malcolm buat benda lain pula. Malcolm buat satu jemaah lain pula, nama Muslim Mos apa benda. Saya kita akan tengok. Okey, settle. Benda tu dalam fasa 2. Fasa 2 ni dia main satu benda yang dekat dalam buku ni dia explain. Mana main nama X tu? Malcolm X, sebab nama dia yang betul Malcolm Little kot. Nama dia yang betul Malcolm Little. Malcolm X tu main daripada mana? Muka surat 63 dia cerita. Dia abang Malcolm dilepaskan dari penjara setelah mendekam selama 7 tahun, plus minus 7 tahun. Setelah dilepaskan dari penjara bulan Ogos 1952, Malcolm berjumpa dengan Elijah di Chicago. Di sinilah dia menerima tanda X, yang bermaksud menolak nama perhambaannya, dan oleh kerana tiada nama Islam Amerika, kiranya simbol dia untuk lawan perhambaan. Sebab tu dia kata dia tak ada second name. Kira kalau dulu Malcolm Little, itu dia letak Malcolm X. Kiranya ada orang tanya dia kan, lepas dia balik Mekah, dia guna nama lain pula, Malik Syabas apa benda, ada nama dia lain. Lepas tu orang tanya, adakah hang masih nak guna nama Malcolm X? Itu dia kata, ya, ada kata selagi mana dia nak kena lawan perhambaan, dia akan guna X. Kira punya kuat tak kuat dia, macam pegangan dia dengan nama X kan. Okey, baik. Sampai situ X settle. Okey, muka surat 66. Buku ni cerita sikit pasal ajaran NOI secara macam dalam sikit lah. Dia habaq ajaran NOI yang dipromosikan oleh Malcolm ni, first termasuk bahawa satu, orang kulit hitam adalah orang-orang asli dunia. Yang kedua, bahawa orang-orang kulit putih adalah setan. Kira dia memang lawan terus orang kulit putih ni, macam no mercy terus. Lepas tu, bahawa orang kulit hitam lebih unggul daripada kulit putih. Lepas tu yang keempat, bahawa kematian bangsa kulit putih sudah dekat. Tak katalah sebab mereka kena tindih lama, dah diperhambakan dan sebagainya. Kita faham lah kenapa dia buat macam tu. Cuma nak abang siap-siap, Malcolm X lepas dia balik daripada Mekah, dekat Mekah tu dia sedap kata
orang kulit hitam dan kulit putih kalau dalam Islam boleh berkongsi makan dan sebagainya, kiranya setara kat situ. Kira dia boleh reach satu conclusion, dia kata Islam ni buang resis. Islam ni sampai tahap kulit hitam kulit putih pun tak ada beza. Kan inna akramakum indallahi atqakum. Kiranya orang-orang yang bertakwa ni yang mulia di sisi Allah lah. Bukannya kata hang kulit hitam atau kulit putih kan. Orang kalau macam yang kita belajar sejarah orang Arab dengan orang Ajam sama dan sebagainya, itu tak ada masalah kan. Benda tu juga kita apply dalam keadaan kulit hitam kulit putih ni, selesaikan konflik yang berada dekat dalam diri Malcolm X. Okey, settle. Dia famous daripada peristiwa anggota NOI ni kena pukul. Okey. Boleh tahu dia ni pengaruh dia besar tak besar? Ada sekali tu anggota NOI dipukul oleh polis pada tarikh 26 April 1957. 2 orang pegawai polis memukul seorang pemuda Afrika Amerika dengan tongkat. Pemuda tu nama Hinton, Hinton. Bila dia pukul dan biasalah kena tangkap dan sebagainya lah, Malcolm kira nak pi jumpa dan nak pi sembang dengan orang yang kenal tu dan sebagainya. Macam mana nak kata, di dalam Hinton dirawat dan dikembalikan ke balai polis, dan di luar balai sekitar 4,000 orang mulai berkumpul. Kiranya orang-orang NOI ni sebab dia patah Malcolm ada, dan Malcolm gesar panggil lah. Dia pun 4,000 keliling satu balai polis. Kira macam menakutkan balai polis tu sebenarnya lah. Dan nak kata besar tak besar pengaruh Malcolm ni, bila situasi tengah buntu macam tu, Malcolm melangkah keluar balai polis dengan lambaian tangannya. Anggota NOI yang berada di dalam kerumunan itu perlahan-lahan berunduk. Kira macam setelah itu sisa kerumunan juga akhirnya bubar. Seorang pegawai polis mengatakan kepada New York Amsterdam News, tidak ada seorang pun yang boleh memiliki pengaruh sebesar tu. Kira nak kata Malcolm X ni sangat-sangat diikut oleh orang kulit hitam ni, sampai dia himpun 4,000 orang. Lepas tu dia keluar, dia habaq suruh balik. Ush, kata walak tu kira walak kuat lah untuk geng-geng orang kulit hitam ni. Baik, settle. Okey, dalam satu interview dalam banyak interview yang mereka interview Malcolm X ni, ada seorang wartawan ni, macam mana disebut dalam muka surat 73, YouTube ada rakaman tu. Dia kata seorang wartawan bertanya kepada Malcolm, apakah orang kulit hitam membenci orang kulit putih? Kata betul. Lalu Malcolm tersenyum dan menjawab, pertanyaan itu seperti menanyakan kepada mangsa rogol apakah dia membenci orang yang merogolnya, atau seekor serigala bertanya kepada biri-biri, apakah biri-biri membenci serigala? Orang kulit putih tidak punyai posisi moral untuk menuduh adanya kebencian dari orang lain. Kira cara dia jawab pun dia macam nampak dia ni jenis faham dulu soalan tu. Lepas tu dia jawab nak bagi orang tu sedar sendiri soalan yang dia tanya tu irrelevant sebenarnya. Kira tu macam kekuatan Malcolm X lah. Satu kita kata tadi L, yang kedua tu lisan dia agak kuat, dan bila bagi penjelasan tu orang faham. Dan kalau dia sarcasm tibai pun sakit. Dan tu lah kira antara strength Malcolm ni. Okay, baik. Fasa 3 dalam buku ni kebanyakannya cerita pasal dia punya speech. Dalam buku ni muka surat 76 lah, dia habaq, dia mula bagi komen dekat radio, TV, dan waktu tu dia mula jumpa dengan banyak tokoh. Antaranya Martin Luther King Jr. tadi. Lepas tu dia even jumpa dengan Fidel Castro yang belah Cuba. Dia macam antara tokoh-tokoh besar juga ada jumpa. Even lepas daripada tu pun dia came across dengan Muhammad Ali. Nama dia ada satu nama dia start huruf C, tak ingat dah nama tu, nama penuh dia apa. Macam start daripada situ dia banyak jumpa orang besar yang diceritakan dekat dalam fasa 3 ni. Muka surat 77 dah tunjuk pasal Malcolm X ni. Dia start tahu dah kata Elijah Muhammad ni ada skandal. Elijah Muhammad yang dikatakan Nabi, yang dikatakan messenger dan sebagainya ni, dia ada skandal. Dia dengar-dengar desas-desus mengenai skandal Elijah Muhammad dengan beberapa setiausahanya. Perzinaan adalah ditolak oleh ajaran NOI. Macam mana Islam tolak zina. Pada mulanya beliau tidak percaya dengan tomahan ini, tetapi selepas dia siasat, beliau dapati kebenarannya. Malah Elijah Muhammad sendiri mengaku melakukan zina
tetapi berkata ia adalah dibenarkan kerana dia adalah pesuruh Tuhan. Hak ni kira menunggang juga. Daripada tadi mula-mula dia menunggang untuk duit dan sebagainya, dia dapat duit. Sekarang ni dia menunggang, dia iakan kejahatan hak dia buat. Kira sebab dia kata dia pesuruh Tuhan, kira dia messenger, so macam dia benda yang diharamkan untuk orang lain, untuk dia tak boleh. Yang tu tak tahu lah nak kata, macam menunggang ni benda yang dah lama ya, dia bukan baru hari ni je jadi kan. Okay, baik. Lepas tu bila John F. Kennedy mati, dibunuh pada tahun 1 Disember 1963, Malcolm X dia keluarkan satu kenyataan sinis. Dia kata ini adalah kes ayam pulang ke reban, chicken come home to roost. Dia kata akhirnya orang itu termakan tindakannya sendiri. Dia juga menambahkan bahawa ayam pulang ke reban tidak pernah membuat saya sedih, mereka selalu membuat saya senang. Kira John F. Kennedy orang putih, so macam bila dia mati, Malcolm X dengan sinis dia tak hormat kematian tu, dia keluar perkataan tu. The New York Times menulis dalam kritikan lanjut terhadap Presiden Kennedy, pemimpin Muslim itu mengutip pembunuhan Patrice Lumumba, pemimpin Kongo. Dia kata kematian-kematian ni juga, dia kata adalah contoh lain ayam pulang ke reban. Kira macam satu kenyataan yang sebenarnya bila orang tu mati, macam kalau kita akan at least respect dan sebagainya kan. Malcolm dia bantai disebabkan kata-kata dia tu, dia diharamkan untuk memberi ceramah selama 6 bulan. Dan beliau pun mematuhi perintah ni. Dalam buku ni Mas Adoski bila dia kata 6 bulan, dia tulis dalam kurungan 90 hari. Tak sure sebenarnya 90 hari 3 bulan. Tak tahu mana satu betul. Cuma kalau macam dia kata kita ambil 6 bulan tu, sepatutnya kali 180 hari lah kan, sepatutnya kan. Kita tak tahu, mungkin 3 ataupun 6 bulan dan sebagainya dekat dalam buku ni lah. Yang tu antara salah satu benda yang confuse dekat dalam buku ni. Okay. Dia dihalang untuk berucap selama 6 bulan. Muka surat 78 cerita pasal benda ni. Lepas tu muka surat 79, bila dia confirm kata orang yang dia duk ikut ni, Elijah Muhammad ni yang dikatakan prophet ke atau messenger dan sebagainya ni, bila dah confirm orang tu salah. Untuk orang secerdik Malcolm X, dia macam bila dah orang tu salah, dia tinggal. Itu 8 Mac 1964 Malcolm mengumumkan keluar daripada NOI. Malcolm mengatakan bahawa dia masih seorang Muslim, tetapi dia merasakan NOI telah terlampau jauh kerana metod pengajaran agamanya yang dipandang kaku. Dia nampak macam NOI ni mungkin sangat berpusat kepada Elijah Muhammad, tapi dah lama tu dia macam sedang Elijah tu pun tak ikut ajaran hak dia cerita, sebab dengan alasan dia messenger. So dia just keluar. Bila dia keluar tu, dia buat satu pertubuhan. Okey, setelah meninggalkan NOI, Malcolm mendirikan Muslim Mosque. Muslim Mosque INC tu tak sure pada, kira mungkin nama dia tu, nama pertubuhan tu Muslim Mosque. Lepas tu sebuah organisasi keagamaan dan organisasi Persatuan Afro-Amerika, sebuah kelompok sekular yang menganjurkan Persatuan Afrika. Okey, yang tu kita boleh discuss lagi, sebab macam dalam satu speech Malcolm X ni, dia ada cakap bila kita berhimpun sebagai, dia kata bila kita ni semua berhimpun sebagai orang kulit hitam, dia kata jangan bawa agama mai sini. Kata-kata dia tu kita kena masuk lagi, kita kena faham lagi lah kan. Sekali kita akan discuss insya-Allah. Baik, nak habaq kata tadi, dia keluar NOI, dia buat Muslim Mosque Inc tu, macam satu jemaah lah ya. Tu yang kata tadi, daripada UNIA pecah kepada Nation of Islam, NOI, itu jadi blok Muslim Mosque. Tak ada lah, kira pecah-pecah dan sebagainya. Tiga-tiga tu NOI masih ada sampai hari ni saya rasa. Kalau macam cek balik, ajaran tu masih ada, cuma tak tahu banyak ke sikit je. Okey, muka surat 83, DP Haji 21 hari bulan 2 1965. Selama perjalanannya ke Afrika dan Timur Tengah, Malcolm X menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan dalam proses perjalanan ini dia melepaskan diri sepenuhnya dari tradisi bid'ah Elijah Muhammad. Dia memang keluar terus daripada Elijah Muhammad punya ajaran. Lepas tu dia meninggalkan doktrin pemisahan kaum setelah saling berbagi makanan dengan orang-orang Muslim kulit putih di kemah-kemah Arab selama perjalanan hajinya. Kira yang ni lah kiranya waktu dia pergi haji, Allah Ta'ala bagi kat dia
Dekat haji tu dia bertukar-tukar makanan dengan orang kulit hitam, kulit putih. Dekat point tu dia sedap kata dia kena tinggal doktrin apa pemisahan kaum dan sebagainya ni, yang mana dia pegang sangat-sangat dulu. Waktu dia dekat haji tu, dan dia jadi Sunni. Itu benda yang macam bila macam-macam ni terkejut lah. Kata identiti lamanya Muslim kulit hitam digantikan dengan identiti baru Islam Ortodoks Sunni. Dia menambahkan gelar haji yang diberikan pada mereka yang telah menunaikan ibadah haji di depan nama Muslimnya, Malik Al-Shabas. Nama Muslim dia Malik Al-Shabas. Lepas tu dia guna Al-Hajj lah. Al-Hajj Malik Al-Shabas tu nama dia. Okey, settle pasal tu. Dan macam mana yang kita sebut tadi lah, bila macam dia tinggal kat NOI, dia mula dapat ancaman lah, ancaman bunuh dan sebagainya. Macam mana diceritakan dekat dalam muka surat 88. Sebab mungkin jadi macam satu kebiasaan, tokoh-tokoh ni dia akan, contoh tokoh-tokoh politik kat dalam negara kita, dia akan approach mahasiswa, student dan sebagainya. Malcolm pun macam tu juga. Tapi dia ni bukan tokoh politik, dia hanya bawa black nationalism. Dia kata dia punya tujuan dia bukan nak jadi minister, bukan nak jadi menteri dalam politik, kata tak. Dia nak promote benda tu, dia nak bawa orang-orang kulit hitam ni supaya percaya dengan diri sendiri, boleh ubah nasib hidup mereka. Kira stop jadi hamba, terus jadi macam boleh jaga bangsa sendiri lah. Yang tu je lah yang dia cuba bawa. Okey, dia beritahu dalam buku ni, dia kata dia adalah salah seorang pemidato yang paling dicari di kampus-kampus, dan salah seorang pembantunya kemudian menulis bahawa Malcolm menerima setiap kesempatan untuk berbicara dengan mahasiswa. Kira satu benda kita tunjuk, kita nampak kata mahasiswa yang panggil Malcolm X ni open lah. Sebab Malcolm X bukannya orang yang pro kerajaan. So macam kalau macam dia bercakap pasal white supremacy dan sebagainya, dia kutuk orang putih dan sebagainya, kalau mahasiswa boleh terima tu, boleh nak panggil dengar tu, kira open lah sebenarnya. Mungkin mahasiswa kulit hitam saja kot, dia tak sure kan. Okey, baik. Habis pada tu, okey, muka surat 91 cerita pasal dia dibunuh lah. Malcolm dinyatakan meninggal pada pukul 3.30 sore tu mungkin pagi kot, tak lama selepas ia tiba di Columbia Presbyterian Hospital. Dia kena tembak. Menurut laporan autopsi, tubuh Malcolm X memiliki 21 luka tembak di dadanya, bahu kiri dan lengan dan kaki. 10 peluru tertanam di dada kirinya dan bahu dari ledakan senapang awal. Dia kena tembak tu sebab dia buat macam dia create satu, macam tadi lah kita cakap kan, dia create satu macam distraction. Dia habaq masa Malcolm X bersiap untuk berbicara pada sebuah himpunan 400 orang dalam acara Organisasi Persatuan Afro-Amerika, keributan pecah di antara 400 orang penonton. Seseorang berteriak, "Get your hands off my pockets, don't be messing with my pockets." Macam orang pickpocket ke. Tiba-tiba boom, dia kena tembak. Suatu pengawal peribadi beliau berlari ke arah kekacauan tersebut. Seorang kulit hitam meluru ke hadapan dan menembak Malcolm di dadanya. 2 orang lagi yang bersenjata pistol melepaskan tembakan ke arah beliau. Kiranya dia kena tembak waktu dia prepare nak bagi speech lah. Itu umur 39. Okey, settle pasal apa tu, riwayat hidup dia. So kita ingat balik yang tadi kita punya akronim kita tadi kan. Malcolm tu miskin, agama dia ni daripada orang keluarga miskin dan sebagainya, dia pun miskin. Lepas tu agama ni dia sangat anti agama, dia dipanggil setan dan sebagainya. Liak, dia buat macam-macam jenis jenayah dulu, rompaknya dan sebagainya. Dia coretan tulisan dia dekat dalam penjara tu, dia nak tulis untuk Elijah Muhammad. Oppose, dia memang lawan white supremacy, dia memang tak setuju dengan orang kulit putih dan sebagainya. Main balik perkataan huruf L tu, L yang kedua tu lisan, dia punya percakapan dan sebagainya yang sangat memberi pengaruh. Lepas tu M, dia mati umur 39. So kalau boleh ingat akronim tu, kita boleh ringkaskan apa yang diceritakan kat dalam buku ni basically lah. Tapi kalau macam nak tahu lagi dalam dan sebagainya, kena baca buku ni sampai fasa 3.
Lepas tu dia ada satu lagi part ni, dia cerita pasca Malcolm. Waktu ni lah kita kena discuss pasal isu-isu yang dia bawa. Contohnya apa, membina pemimpin. Yang ni isu yang kita kutip daripada tadi lah. Macam mana Malcolm X ni dia banyak baca sebelum dia jadi pemimpin dalam NOI. Lepas tu keluar pula Muslim Mus dan sebagainya lah. Lepas tu orang kulit hitam versus orang kulit putih. Sebab kalau dalam Islam dia clear dah. Warna kulit tu Allah Ta'ala tak pandang, dia tengok takwa dan sebagainya. Cuma bila main dalam isu sentimen mereka ni, orang kulit putih, macam mana orang kulit putih ni dia tekan orang kulit hitam dan sebagainya. Taklah, ini pendapat peribadi lah. Kira kita kena raikan juga, kita kena raikan keadaan mereka tu, mereka main macam mana. Tapi bukanlah kita iakan kezaliman mereka dekat orang lain. Contoh kalau orang kulit hitam bunuh seorang orang kulit putih, orang kulit putih tu tak zalim dia pun, tak boleh juga. Kira kita tak kena kata zalim lah, sebab hang bunuh dia tanpa sebarang hak dan sebagainya kan. Cuma kena raikan masalah tu timbul sebab apa. Kira jadi boleh relate balik dengan positif discrimination tu. Kalau dekat Malaysia tu yang pasal hak macam bumi putra dan sebagainya. Okey, orang Melayu dia ada keistimewaan dan sebagainya, tak boleh nak dismiss tu sebab contohnya kan, orang ambil situasi Malcolm X, dia kata okey, orang kulit hitam minta sama tahap dia dengan orang kulit putih. Lepas tu dia pun ambil kesamarataan tu, dia pun nak cuba apply dekat Malaysia. Dia pun nak kata okey, orang India, Cina, hak yang bangsa-bangsa mai kita kata pendatang yang sebelum-sebelum ni sama akan dengan orang Melayu. Kita akan kata konteks dia lari. Sebab konteks untuk orang kulit hitam, depa dizalimi macam mana? Orang kulit putih ambil depa mai ke negara orang kulit putih, dijadikan hamba. Sedangkan dekat Malaysia ni bukannya orang Melayu yang keluar pergi ambil orang Cina, India mai jadi hamba kat sini, tak. Orang Melayu still lagi duduk dekat Malaysia. Lepas tu British mai jajah. Lepas daripada jajah tu, British yang bawa masuk India dengan Cina, masuk mai sini, jadikan buruh dan sebagainya. Kemudian dah lah orang Melayu tuan rumah, lepas tu kena tekan pula. Lepas kena tekan, nak merdeka, okey, ambil mereka ni sebagai warga negara sekali. So konteks dia berbeza. So kalau macam nak ambil terus idea okey, kesamarataan kulit putih dengan kulit hitam, nak apply kat Malaysia secara komplit, tak boleh lah. Kita kena raikan dia punya suasana dia dan sebagainya, macam mana situasi kat sana berbeza kan. Okey, itu satu. Isu yang seterusnya, NOI ni ajaran sesat, kita boleh settle lah kot. Sebab tadi memang pegangan mereka dengan tokoh dia pun bermasalah. Cuma selama mana dia pegang dengan kata basic agama kan, rukun Islam, rukun iman dan sebagainya, macam mana benda ni kita boleh sembang balik. Macam saya sebut debat antara Ben Salir itu dengan Muhammad Adam Iman, cerita pasal Islam ni inklusif ke eksklusif. Kira adakah nak sesatkan terus Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya kan. Mungkin lah kot orang yang simply nak include semua, dia akan kata selagi mana Syiah, Ahmadiyah ni dia semayang, buat haji dan sebagainya, nak include sebagai Islam. Masalah dia pegangan dah hak mula-mula tu. Kalau dah nafikan kiranya wahyu ni patut turun kepada Ali, bukan turun kepada Muhammad, masalah juga. Sebab kita punya pegangan yang first tu, kita terima kata Nabi tu sebagai kira Nabi yang terakhir terima wahyu dan sebagainya. Kalau yang tu pun dia dah tolak, macam mana kita nak include dengan kriteria sampai yang nombor 5 yang sampai haji tu kan. Lepas tu saya kena sebut benda tu tadi, inklusif dengan eksklusif tu, sebab kita nak cerita pasal NOI tadi tu. Kalau dah kata NOI tu memang bercanggah dengan ajaran Islam yang betul, kita tolak lah. Kita kata dia memang bukan lah. Sebab basic tu simple kot rasanya, prinsip tu mudah nampak. Cuma yang akan jadi confuse bila kita nak oversimplify, nak include semua tu yang nak buat Islam. Masalah juga, sebab kena ada disiplin juga benda tu kan. Baik, antara isu-isu yang kita boleh tengok dekat dalam dia punya speech, macam kita kata tadi, dia kata antara speech dia, okey, kita baca kat sini ya. Dia kata, although I'm still a Muslim, I'm not here tonight to discuss my religion. I'm not here to try and change your religion. I'm not here to argue or discuss anything that we differ about.
because it's time for us to submerge our difference and realize that it is best for us to first see that we have the same problem, a common problem, a problem that will make you catch hell, whether you are a Baptist or a Methodist or a Muslim or a nationalist. Kiranya dia kata masalah kita sama. Kiranya geng-geng orang kulit hitam ni, tak kira dia Muslim ke, dia even dia Kristian dan sebagainya, dia atheist dan sebagainya, mereka tetap ditekan oleh orang kulit putih. Yang tu masalah common mereka. So macam bila saya kata, lah ni kita mai sini, kita bukan nak discuss kita ni Islam ke, kita percaya Tuhan ke tak. Dia tu bukan kita nak bincang benda tu. Kita nak bincang lah ni, kita ni kena tekan. So pendapat peribadi ya, Malcolm X bukannya dia kata politik suku, agama suku tak. Dia bukan kata macam tu. Dia semua kata sekarang ni kita nak bincang apa. Kita punya masalah sekarang ni, masalah kita yang sama, kita kena tekan. So kalau kita main sini, kita nak bincang pasal agama kita berbeza dan sebagainya, kita akan bergaduh Sebab of course orang Kristian takkan setuju dengan pegangan, kita kata pegangan dari segi akidah dan sebagainya, orang Islam beza dengan etis. So benda tu takkan jadi macam mana, perpaduan tu takkan ada kat situ. Cuma mungkin kalau Malcolm kata terus kita tinggal terus prinsip agama kita kat rumah, kita main sini sebagai kira orang yang tak ada prinsip agama, yang tu kita tak setuju sebab Islam dah ajak dah prinsip politiknya macam mana, muamalatnya macam mana kan. Dan kalau macam betul-betul ikut prinsip tu, dia mungkin akan jadi macam macam mana, prinsip tu sebenarnya dia ajak kepada keadilan balik. Kalau betul-betul internalize sebenarnya, tak tahu, sebab Malcolm X dah mati, kita tak boleh nak pergi tanya dia sendiri apa maksud dia. Mungkin kena baca lebih lagi kot baru kita faham. Satu lagi buku ni masalah dia, translation problem. Daripada yang kata-kata bahasa Inggeris tadi tu, bila dia translate, dia kata, walaupun saya masih seorang Muslim, saya bukan datang pada malam ini untuk membincangkan pasal agama saya. Saya bukan berada di sini untuk mencuba menjadi Zakir Naik. Dia sebut begitu. Kira translation merapu Ataupun memanglah kalau macam hang nak sarcasm pun, janganlah guna nama tokoh dan sebagainya. Macam dalam hal ni tak setuju lah dengan siapa yang susun buku ni, sebab dia akan alter terus perkataan. Macam tadi Malcolm X tak sebut Zakir Naik sekarang pun ada, bukannya dulu kan. Macam tolonglah jangan manipulate translation tak baik. Lepas tu dia habaq, dia kata, now in speaking like this, it doesn't mean that we are anti-white. Dia kata bukannya kita anti orang putih, dia kata, but it does mean we are anti-exploitation, we are anti-degradation, we are anti-oppression. Dia kata, and if the white man doesn't want us to be anti him, let him stop oppressing and exploiting and degrading us. Dia nak benda tu je. Dia kata, whether we are Christians or Muslim or nationalists or agnostic or atheist, we must first learn to forget our differences. If we have differences, let us differ in the closet. When we come out in front, let us not have anything to argue about until we get finished arguing with the man. Maksudnya kita tackle dulu masalah yang first. Orang putih ni duk tekan orang hitam. Kita dapat tackle masalah tu. Lepas tu kita boleh discuss apa yang kita berbeza tadi tu. Kiranya itu yang ada dekat YouTube. Dia punya speech, dia kata, tinggalkan agama hang dekat rumah. Kita mai hari ni kita bincang pasal benda yang penting, benda-benda yang kita share. Mungkin tak tahulah kot ada pendapat berbeza kan. Cuma pendapat peribadi tak ada salah pun dia cakap macam tu dalam konteks dia waktu tu lah. Kalau macam dia betul-betul maksudkan, dia kata dia nak gadaikan prinsip agama tu, tu kita berbeza orang, kadang kita tak ikut benda tu lah. Baik, kita dah cerita pasal okey. Satu lagi contohnya, Malcolm X ni sebenarnya buktikan kata orang yang sesat dia boleh kembali kepada jalan balik. Dia kira satu kebesaran Allah Ta'ala sendiri, sebab dia yang bagi hidayah dekat orang kan. Tengok balik dia ni daripada keluarga dengan penjenayah dan sebagainya, dia ni buat macam-macam benda jahat, masuk penjara dan sebagainya. Dia jumpa dengan orang sesat dulu, dia jumpa dengan NOI dulu sebelum jadi Sunni. So macam tengok, kita tak boleh judge orang tu macam, dia ni sekarang ni dia berfahaman sekian-sekian. Kita daripada situ kita tak boleh nak judge terus. Dia ni memang habis lah, memang isi neraka. Kita tak boleh kata tu, sebab Malcolm X dia daripada dia jumpa NOI, lepas tu dia pergi Mekah. Dekat Mekah dia baru faham benda tu, Allah Ta'ala nak bagi dah time tu. Lepas tu dia jadi Sunni. So macam kita memang
agak awal lah untuk kita nak judge seseorang ni. Daripada kita jumpa dia sekarang, kita nak judge dia sampai 10 tahun akan datang, kita tak boleh benda tu. Sebab Malcolm X sendiri buktikan benda tu. Allah Ta'ala tunjuk daripada dalam diri Malcolm X ni macam mana dia daripada ajaran sesat jadi Sunni. Tu contoh yang sangat obvious. Okey. Baik. Malcolm X dan racist. Lepas tu okey, satu lagi konsep lah. Mungkin konsep yang terakhir kot sebelum kita wrap up. Sebab dia ada cerita pasal house negro versus field negro. Dia habaq the house negro usually live close to his master. He dressed like his master. He wore his master's second-hand clothes. He ate food that his master left on the table. When the master would be sick, prayed that he'd die. Okay, macam bila house negro ni, dia punya sayang dekat master dia. Kira bila master dia, kira tuan dia, even tuan dia buat dia sebagai hamba, dia sayang kat tuan dia tu sampai tahap tuan dia sakit pun dia akan minta supaya dia yang mati, bukan tuan dia. Macam mentality house negro ni masalah. Lepas tu dia kata if his house caught on fire, they will pray for a wind to come along and fan the breeze. Kiranya kalau rumah tu terbakar, kira house negro ni dia akan minta angin mai dan padang kebakaran tu lah. Berbeza pula dengan field negro. Dia kata on that same plantation there was the field negro. The field negros, those were the masses. There were always more Negroes in the field than there were Negroes in the house. The Negro in the field caught hell. He ate leftovers. In the house, they ate high up on the hog. The Negro in the field didn't get anything but what was left on the insides of the hog. Kiranya dia makan saki-baki yang sangat-sangat macam hina lah untuk orang lain makan. Tapi the field Negro ni makan benda tu. Okay, dia kata he hated his master. Yang the field negro ni, he hated his master. I say he hated his master. He was intelligent. That house negro loved his master, but that field negro, remember, they were in the majority and they hated the master. When the house caught on fire, he didn't try to put it out. That field negro prayed for a wind, for a breeze. When the master got sick, the field negro prayed that he will die. If someone came to the field negro and said, let's separate, let's run, he didn't say where we going. He say any place is better than here. Kiranya nak abang kata field negro ni dia meluat dekat tuan dia satu hal. Kalau rumah terbakar pun dia kata biar tuan dia mati meningkuk apa semua, dia memang tak sedih. Dan bila orang ajak dia lari, dia tak tanya kita pergi mana, tak. Dia kata pilah mana pun, tempat tu lagi bagus daripada tempat ni. Kira nak abang kata dia punya tak suka. Dan last kali, okay, dia kata when they see this man's house on fire, you don't hear the little Negroes talking about our government is in trouble. Dia kata they say the government is in trouble. Kira nak habaq kata depa tak associate diri depa dengan government pun. Kira depa kata government tu benda asing dengan diri depa dan depa pula benda asing. Kira mentality field negro dengan kita kata tadi house negro ni berbeza. Itu antara konsep yang diceritakan juga dekat dalam buku ni. Dan dalam speech pun memang ada. Memang teks ni teks daripada speech dekat YouTube boleh cari. Bukannya speech yang direka-reka lah. Okey, kita tutup benda ni, kita tutup discussion hari ni dengan catatan penutupan dalam buku ni. Dia cerita kenapa Malcolm X tak popular di Malaysia. Malcolm X tak popular di Malaysia sebab antara benda yang diceritakan dekat dalam buku ni, dia kata di Malaysia hari ini budaya ilmiahnya makin merosot, masih merosot. Pesta buku yang begitu banyak diadakan pada hari ini bukan petanda budaya ilmiahnya juga berkembang. Mungkin disebabkan benda ni orang tak kenal siapa tu Malcolm X. Jadi tidak pelik jika watak seorang yang penting dalam dunia Islam aktual, Islam aksi, yang penting dalam dunia ketiga dan terlebih penting dalam masyarakat kulit hitam tidak dikenali di Malaysia. So orang tak baca. Mungkin disebabkan orang tak baca, ataupun sebab kadang-kadang tu tulisan pasal tokoh-tokoh ni dia tebal. Buku ni nasib nipis lah. Itu yang saya baca buku ni. Sebab kalau buku tu tebal, dia mungkin akan makan masa. Dan satu lagi, kalau macam mungkin language barrier lah, kita boleh kata semua ni excuses lah sebenarnya. Kita bagi alasan untuk tak membaca ya sebenarnya. Tapi nak tengok balik setting kat Malaysia, yang kebanyakan dia jenis kena orang cerita baru nak faham dan sebagainya. Nak kata nak hadam sendiri tu memang agak susah. Lepas tu kita akan bagi masa alasan masa tak ada dan sebagainya kan. Lepas tu satu lagi dia kata, yang kedua,
Dia abang Malcolm X ni dia hampir tak dikenali kerana dia bukan berasal dari Timur Tengah, bercakap Arab atau berserban. Kira mungkin kot di kat Malaysia ni, kalau macam contoh kita nak kata seorang ni dia ni religious, orang beragama dan sebagainya, okey, kita punya basic mindset kena pakai serban, jubah, kopiah. Sebab contoh kalau macam orang yang tak pakai kopiah ke apa semua, kadang-kadang tu kena label teruk sangat, macam uish, mana kopiah, mana serban, padahal mai je semayang ke, mai nak cakap pasal agama ke. Yang kita nak tahu dia punya konten agama tu betul ke tak. Dan sekali nak bincang benda ni bab apa, songkok ataupun kepiah lebih sunnah tu jadi masalah pula kan. Kira sebab Malcolm X tak pakai kepiah, dia macam dia dengan rambut dia dan sebagainya, dia pakai coat, pakai tie, macam mana orang western pakai, macam tu lah. Tapi yang tu budaya bangsa dia lah kan, bangsa kat sana lah macam mana kan. Kita tak boleh nak kata dia tak beragama. Okey, ketiganya kerana Malcolm X bukan siapa-siapa jika mahu dibandingkan dari segi pendidikan agama atau non-agama. Dia bukan seorang ulama ataupun seorang intelektual. Bergantung bagaimana kita mendefinisikan apa itu intelektual. Walaupun sosok ini pernah berdebat di Oxford Union, gelanggang intelektual tersohor dunia, pernah berdebat seperti Mehdi Hasan, Irsyad Manji, Richard Dawkins dan sebagainya. Dia kata Zakir Naik pun pernah berdialog dekat Oxford Union. Caranya dia bukan seorang ulama, maksudnya yang bukan establish mengaji fiqh ke apa, memang tak. Tapi dia ni banyak bawa black nationalism, dan dia ni debat, dari segi debat speech dia tu, yang power tentang Malcolm X ni. Mungkin yang tu kot salah satu punca kenapa dia tak dikenali dekat Malaysia. Malcolm X juga tidak menulis. Dia macam tak banyak menulis, sebab dia mungkin ada menulis tapi macam dalam majalah-majalah waktu dia dengan NOI dulu, ataupun waktu dia keluar majalah tulis tentang dia, ataupun orang nak tulis pasal autobiografi tentang dia akan terlibat sekali. Cuma dia bukan menulis banyak-banyak buku-buku semua tak. Dia banyak baca tulis kurang. Mungkin sebab tu dia kurang orang kenal dia. Dia cuma ada seketul autobiografi yang menjadi magnum opus kepada seluruh worldview hidupnya. Memang simple sangat lah. Dan tak kata jugalah buku ni pun ringkas je. Kira buku ni X untuk pemula kan. Untuk pemula kiranya beginner lah. Kira dia tulis sikit-sikit untuk kita tahu sikit sebanyak pasal Malcolm X ni siapa dan sebagainya. Okey, settle. Kalau macam nak tahu lebih lanjut tu memang kena baca dulu buku ni. Dia nipis, tak ada lah tebal sangat, 134 muka surat. Dan bahasa dia bahasa yang ringan, bahasa yang straightforward, senang faham dan sebagainya. Dan satu benda best pasal buku ni, dia habaq lah rujukan. Dia edit daripada mana, dia habaq autobiografi Malcolm X, Allah in the West dan sebagainya. Dan dia rujuk juga dengan filem Malcolm X, lakonan Denzel Washington. Filem tu 3 jam. Cuma pernah lah sekali dulu download filem tu. Cuma filem tu macam biasalah filem orang putih kan, dia part lucuh dan sebagainya tu macam agak mengganggu juga nak tengok sampai habis. Tak ada baca, tak nak tengok kisah tu sampai habis. Tapi lakonan Denzel Washington tu agak power jugalah, sebab kan Malcolm X ni orang kulit hitam dan Denzel Washington pun orang kulit hitam. Dia banyak berlakon filem-filem pasal orang kulit hitam ni. Mungkin more or less macam okey lah kot nak gambarkan Malcolm X ni. Semua masalah bila kita rujuk filem, kita jadikan filem sebagai satu rujukan, tak tahulah nak kata rasa macam pendapat peribadi dia, rasa macam tak berapa kena. Sebab filem dia mungkin ada unsur tokok tambah, tulis buku pun boleh ada tokok tambah. Kira filem apatah lagi yang kira kita nak bagi sedap lagi jalan cerita tu, kita tambah macam-macam kan. Macam mana dia boleh jadikan sumber rujukan. Mungkin ada betul daripada filem tu yang dia ambil. Dan ada juga dokumentari lah tentang Black Panther Party yang diarahkan oleh Ash Dean. Mungkin dia ambil semua-semua yang sahih lah. Yang lain-lain tu dia ambil daripada Blogspot, ada Wikipedia dan sebagainya lah. Tak ada lah nak kata dia terus rujuk Wikipedia sebagai sumber satu-satunya sumber untuk tulis buku ni. Dah banyak lah sumber-sumber dia. So rasanya bedah buku sampai takat tu je. Ada kot dokumen nak tambah apa ke?
Macam mana? Banyak apa buku yang ditulis tapi Buku yang ditulis tak ada. Dia bagi tahu tak. Dia memang tak ada sebab dia tulis pun dekat dalam majalah-majalah je. Yes. Setakat dekat dalam buku ni tak ada lah, kod lah, kod nanti jumpa buku lain pula cerita pasal Malcolm X ni tulis something, mungkin ada, kita akan inform nanti insyaAllah. Ada aku nak kritik apa Rahman? Apa yang Fad dengan Elijah tu, siapa yang ketua? Kan dua-dua ketua yang beraksi dengan organisasi. Dia macam mana kalau nak kata siapa yang ketua, Atau memang yang macam mana nak kata dua-dua mereka tak sure Fad ni dia start satu Jumaah ke tak. Sebab yang satu yang kita kata UNIA tu orang lain yang start. Cuma Fad ni dia start dengan dia pergi dekat orang-orang kulit hitam, dia bercerita pasal kita ni asal usul dan sebagainya. Nak kata dia bawa kepada satu Jumaah establish tak ada. Cuma dia pengaruh dia kuat, nak start je. Nak start kata okey semua bangsa tu macam start rasa sedap kata depa ni bukan sampah, depa ni bukan hamba dan sebagainya lah. Lepas tu baru main kepada Elijah tu orang rapat dengan Fad. Kira macam dia yang bukukan Fad punya ajaran, dia yang establish, dia yang buat NOI dulu. Dia buat NOI. Lepas tu sama situasi dia macam Elijah dengan Fad, sama macam Malcolm dengan Elijah. Dia macam tu, dia ikut. Lepas tu cuma Malcolm dia mufarakah, dia gelak. Bukan macam Elijah memang ikut lah, memang walak sampai habis kot. Habis tu NOI ni macam setengah parti politik juga kan. Kalau keluar tu dah boleh duduk murtad lah apalah. yes, somehow kira macam macam nak kata disebabkan fahaman mereka kot. Dia macam mana, dia ada beza community dengan cult. Kalau macam cult punya mentality tak boleh beza, semua kena pakai sama, semua kena fikir cara sama. Dia dah ada dah dia punya set. Dan kalau siapa-siapa dekat dalam cult tu kata mungkin kita kena fikir macam ni kot, mungkin cara ni beza sikit dah sekarang, tu pantang, tu tak boleh. Itu yang dalam apa kira puak mentality puak. Tapi kalau mentality community, dia pun raikan benda beza. Kalau macam ada orang tanya soalan apa kata tak ada masalah, kira mungkin selagi mana tak jauh dengan prinsip asas, settle lah. Mungkin cult mentality tu yang terletak dekat dalam kepala otak NOI, geng-geng NOI ni kira macam tak boleh beza. Kalau beza tu terus macam satu cara fikir yang tak sihat lah sebenarnya. Tak kira lah parti politik ke mana-mana ada, kira tak kira macam yes, mana-mana yang ada boleh betul. Kira macam even contohlah kan, terlalu taksub sangat dengan apa Syafi'i, terlalu taksub dengan Maliki saja apa semua, yang tu pun satu benda yang bermasalah. Benda ni Ustaz Noman Ali Khan ada sebut lah dekat dalam khutbah dia cakap apa mentality cult, apa kira dia cult mentality kepuakan ni dalam masjid. Dalam masjid, dalam agama kita sendiri memang ada. Dan sebenarnya dekat luar pun ada juga. Biasa macam kalau contoh geng Melayu saja semua. Macam orang putih saja semua. Satu mentality yang tak sihat, tak kira dia duduk dekat mana pun. Cult mentality versus dengan community punya mentality lah, yang tu apa boleh relate seriously, boleh relate dengan buku ni, boleh relate serius. Dia masuk penjara umur 20 tahun. Dia 20 tahun. Dan dia start baca umur 20 tahun. Dia start baca Yang dia yang lebih serius baca umur 20 tahun. So, walaupun agak Start lah. Betul. Walaupun dia start baca umur 20, dalam masa 7 tahun tu, nak kata punya banyak dia baca. Dalam ni dah ada abang. Dia punya banyak baca sampai apa dia bangun tidur sama macam balik. Dia macam, dan mula-mula dia duduk dalam satu penjara yang tak convenient untuk membaca lah. Lepas tu dia disebabkan ada orang kenal dia apa, kabel juga dalam tu. Even penjara pun ada kabel lah. Macam susun balik, dia dapat satu penjara yang mudah untuk dia baca, dan buku-buku dan sebagainya kan. Cuma heran lah, kalau lah mereka tu semua tahu kata macam mana buku ni bahaya. Kalau macam contoh buku-buku yang dia baca ni, orang yang membaca ni orang yang bahaya, dia pun takkan bagi dia baca lah. Sebab apa kira macam 7 tahun
dia baca buku, contoh macam Anwar Ibrahim duduk dekat dalam penjara, dia baca, dia keluar. Kalau tengok speech dia beza dengan speech sebelum ni, sebab dia banyak baca dah, input dia banyak. Dia quote apa tokoh sekian. Dia dapat tahu tokoh tu daripada mana? Daripada baca. So penjara ni sebenarnya satu medan memberi senjata kepada banduan. Kepada banduan tu sebenarnya nak improve dia balik, nak bagi dia melawan lebih kuat. Cuma orang yang tangkap tu mungkin tak tahu. Kalau cari depa tahu, mungkin depa akan kata okey, apa banduan tak boleh baca buku. Mungkin dia bakal kata gitu. Cuma tu depa bagi dia baca. Tu yang pelik lah macam uish. Mungkin tak tahu kot. Mungkin depa tak tahu kot kata buku ni bahaya. Kan macam Syed Qutb sendiri menulis dekat dalam penjara. Hamka sendiri tu tulis dekat dalam penjara. So, semua yang masuk penjara Ibn Taymiyah pun sama. Menulis dekat penjara macam memang mungkin kot kalau macam masuk penjara mungkin tak tahu apa nak buat. Aman kan? Aman. Kira orang tak kacau apa semua, melainkanlah kena torture kan. Boleh baca banyak Ada masa kot dalam penjara, tapi tak tahu takkan nak tunggu masuk penjara orang nak baca Masalah kat macam tu. Ada apa-apa buku ataupun buku yang sesuai yang boleh kita dapatkan sekarang, yang seakan-akan buku yang baca untuk bentuk mentaliti dia? Mentaliti Malcolm X. Yang sesuai sekarang ni adalah kalau nak associate dengan dia, yang ni buku beginner. Sebab nak kata terus dengan Malcolm X setakat sekarang belum jumpa lagi lah. Macam memang sedang cari buku-buku yang mungkin lebih kompleks pasal dia. Yang tadi tu, yang apa, autobiografi tu, mungkin boleh cari kot buku tu, The Autobiography of Malcolm X. Yang tu memang mungkin akan sahih lagi sebab dia pun terlibat dengan penulisan buku tu. Contoh macam Nelson Mandela, buku-buku tentang dia pun banyak jenis, banyak versi-versi juga. Asal pasal jumpa buku pasal Malcolm X ni, cuma dia dalam bahasa Inggeris buku tebal yang autobiografi tu. Mungkin yang tu kot nak tahu lebih komplit pasal dia. Macam tak ada lah tokoh tambah kot pasal daripada filem. Wallahu alam, nak check kalau nak sekadar nak jawab soalan tu, mungkin boleh cari buku autobiografi. Mungkin lebih tebal. Tak tahu dalam bahasa Melayu ada penterjemah ke tak tahu. Kalau macam ada mudah lagi je kot kan. Kot Luqman nak kritik apa ke nak? Tak ada apa nak. Okey baik. Kalau tak ada apa mungkin kita tangguh. Dah boleh includekan semua dalam buku tu dah. Tu. Termasuk dengan kesalahan penggunaan bahasa. Dan bulan dengan tahun yang silap 60 hari dengan. Yes. Mungkin dia kata typo ke ataupun boleh jadi. Yang tu mungkin silap-silap kecil lah. Cuma silap-silap ni kadang kita start balik. Start, dan dia beza besar kan. Kalau fikir balik, kalau dia kena tahan tadi 6 bulan 180 hari, dia berkurungan 90 hari. So macam 6 bulan kan 3 bulan kan. Macam kita fikir balik, benda tu perbezaan. Ada pengurangan setengah tu kan. Kalau macam sekadar beza sikit 120 hari ke tu, macam kita boleh macam memang mungkin lah ke benda teknikal. Cuma yang tu penting yang edit. Editor balik, dia baca balik, akan tengok balik salah kat mana dia akan betul. Takut salah fakta. Tu fakta besar tu. Mana satu kan? Ya, mana satu 6 bulan ke 30 hari, 90 hari kan. Beza kan benda tu. Tapi dari segi konten tak ada masalah kot. Rasanya selagi mana dia cerita benda sahih tu, kita setuju lah benda tu kan. Nama pun untuk beginner kan. Nama untuk beginner. So kita kena baca lagi lah. Buku ni bukannya satu-satunya buku yang ditulis pasal Malcolm X. Dia ada buku-buku lain lagi. So macam mungkin kita boleh tengok lagi kot masa akan datang. Kalau tak ada apa, tak apa, kita tangguh dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah.